Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Zalifah binti Abdul Rahim. Nombor matrik 2023 510165. Saya akan menerangkan tentang definisi dan konsep untuk filem The Good Bad Mother. Jadi untuk definisi filem atau drama ini menunjukkan pengorbanan dan perjuangan seorang ibu yang kembali merawat anaknya yang berusia 37 tahun menjadi seperti anak kecil lagi. Jadi dalam filem ini ataupun watak Kang Ho telah menjadi dewasa dan ia bekerja sebagai jaksa dan memiliki kepribadian yang dingin. Jadi saat mengejar kariernya, beliau banyak menyimpan rahsia dan kerap menolak pembincangan bersama ibunya. Jadi dia sedikit sombong bersama ibunya. Jadi suatu hari apabila Kang Ho mengalami kemalangan dan kecelakaan yang membuatkannya menjadi seperti anak kecil, ia kemudian dipindahkan kembali kepada kampung halamannya dan memulai hidup baru dengan ibunya. Jadi seterusnya untuk konsep The Good Bad Mother ialah filem atau drama yang menyentuh hati, yang mengisahkan tentang ibu dan anak yang mencari kepribadian dan mencari kebahagiaan sejati yang akan membuatkan penonton berasa ketawa serta menitiskan air mata pada masa yang sama. Jadi dalam filem ni, walaupun terdapat kita nampakkan ibu dalam watak ni seperti jahat, tapi sebenarnya seiring dengan waktu, anaknya Kang Ho telah berjaya di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adelina Nur Zafirah binti Mat Raihan. Nombor matrik 2023379463. Okey, di sini saya akan membentangkan tentang objektif kajian tentang filem ini. Kajian ini secara amnya dilakukan untuk memahami filosofi yang ada di dalam filem ini, agar ini dapat membantu saya serta ahli kumpulan membuat analisis kajian dengan betul, jelas dan tepat. Seterusnya, ianya dapat menguasai kemahiran mencari, mengumpul, merekod dan menganalisis maklumat tentang filem ini. Kajian ini juga dapat menambah ilmu pengetahuan kami tentang hubungan kekeluargaan. Di samping itu, ia juga dapat memberi kami pendedahan yang luas, iaitu mengenai dan memahami setiap sikap dan sifat antara ibu dan anak. Kajian ini juga dapat menjadikan teladan dan iktibar, malah menyedarkan kita bahawa betapa pentingnya menjaga hubungan kekeluargaan. Selain itu, ia dapat mengajar kita bahawa ibu dan bapa harus menunjukkan teladan dan sifat yang baik terhadap anak-anak supaya tidak berlaku perpecahan hubungan pada hari kelak akan datang. Tambahan pula, ianya dapat mengajar kita bahawa kita semua boleh mencari kekuatan, inspirasi dan sesuatu yang indah walaupun dalam detik-detik paling rendah dan paling gelap dalam hidup kita. Macam yang kita tahu, pada filem The Good Bad Mother ini terdapat lebih daripada 5 watak yang mendalami isi hati penonton. Dengan adanya nilai murni dalam diri setiap watak itu sendiri, di sini saya Nufara Wahidah binti Zainuddin akan mengulaskan sebuah ringkas tentang nilai murni yang terdapat dalam filem ini untuk kita sama-sama berfikir sejenak dan mengambil iktibar sejurus dapat dipraktikkan dalam kehidupan seharian kita. Pertama adalah nilai murni sifat bertanggungjawab. Sifat bertanggungjawab adalah pada watak ibu kepada watak utama, iaitu Jin Yong Sun. Jin Yong Sun bersikap bertanggungjawab sebagai seorang ibu dengan menjaga anaknya Choi Kang Ho ketika anaknya sakit lumpuh. Walaupun ketika sebelum anaknya jatuh sakit, anaknya itu jarang sekali melawat maknya di kampung.
malah melayani maknya dengan sangat sombong dan angkuh, umpama itu bukan ibu kandungnya sendiri. Rakam bahawa dalam cerita ini, Choi Kang Ho mengalami kemalangan kereta semasa pulang dari kampung halamannya. Setelah itu, Kang Ho disahkan lumpuh dan hilang ingatan. Selain itu juga, perangai dan ingatan beliau kembali ke zaman kanak-kanak yang membawa kepada kesusahan pada siapa yang menjaganya ketika sakit. Mak Kang Ho sabar dan berasa bertanggungjawab untuk menjaga anaknya dan seringkali mengajar anaknya untuk berlatih menggerakkan anggota badan yang lumpuh supaya berfungsi dengan baik. Walaupun memakan masa yang agak lama dan memerlukan tenaga yang banyak untuk itu. Seterusnya adalah nilai murni menghargai jasa. Watak utama iaitu Choi Kang Ho menghargai jasa pengorbanan terhadap ahli keluarganya iaitu ibunya dengan mencari jalan untuk menyelesaikan isu pembunuhan ayahnya serta mengejar cita-citanya untuk menjadi seorang peguam supaya keadilan buat keluarganya dapat ditegakkan semula. Di dalam penceritaan filem ini, bapa Kang Ho telah dibunuh oleh Song Woo Byuk iaitu watak jahat sebagai antagonis. Song telah membakar ladang keluarganya kerana ingin tanah tersebut merupakan tempat pembinaan baharu. Disebabkan bapa watak utama Choi Hae-si enggan, maka Song membakar ladangnya secara senyap sejurus. Selepas itu, bapanya ingin mendapatkan pengadilan terhadap ladangnya itu. Setelah mencari peguam untuk menyelesaikan kes itu, maka hari demi hari antagonis iaitu Song berasa marah lalu membunuh Choi Hae-si kerana mengganggu proses pemilihan tersebut. Kematian Choi Hae-si dianggap bunuh diri disebabkan itu juga mak watak utama menjadi seorang mak tunggal dan membina semula ladang kinzai mereka di tempat lain secara seorang diri tanpa bantuan sesiapa. Pada masa itu, anak yang dikandung selama 9 bulan itu telah selamat dilahirkan bersama pertolongan orang kampung. Disebabkan kematian suaminya itu tidak dapat dibela, maka Mak Choi mendidik anaknya untuk belajar dengan tekun sejak kecil supaya dapat menjadi seorang peguam lalu dapat menuntut bela kematian suaminya itu. Setelah Choi Kang Ho dewasa, itulah yang telah Choi lakukan dengan menjadi peguam di bawah syarikat antagonis secara diam. Ia dapat menjatuhkan syarikat mereka sejurus dapat membalas jasa keluarganya dengan menuntut bela selain dapat menjadi peguam yang menguruskan kes keluarganya itu. Seterusnya adalah semangat kejiranan. Semangat kejiranan ini wujud pada kampung Jowo kerana mereka saling memerlukan antara satu sama lain dengan sentiasa tolong-menolong. Sekiranya penduduk kampung tersebut berdepan dengan kesusahan, perkara ini dapat dibuktikan semasa anak Jin Yong Sun jatuh sakit lumpuh. Penduduk kampung tersebut sangat mengambil berat terhadap emosi Jin Yong Sun. Hal ini kerana seorang mak mesti berada dalam kerisauan dan perasaan tidak tenang setelah melihat anaknya kemalangan. Disebabkan itu, penduduk kampung tersebut sentiasa menceriakan suasana dengan datang ke rumah Jin Yong dengan memberi makanan yang dimasak oleh penduduk kampung tersebut. Selain itu juga, mereka telah menghadiahkan kerusi roda kepada Choi Kang Ho untuk digunakan setelah kembali sembuh daripada lumpuh. Di samping itu, semangat kejiranan ini wujud ketika ladang kinzai ibu Kang Ho telah dibakar buat kali yang kedua. Penduduk kampung tolong-menolong dengan meredakan api yang marak dan juga menolong dari segi bantuan, kelengkapan dan juga emosi. Seterusnya adalah sifat cinta dan kasih sayang. Sifat cinta dan kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya dengan menyediakan bekal makanan yang banyak semasa hari jadi anaknya itu. Ibunya sanggup memasakkan lauk yang banyak dan dibawa jauh dari kampung untuk ke bandar semata-mata mahu meraihkan hari jadi anaknya itu. Walaupun pada masa itu, hubungan mereka tidak lagi sama seperti dahulu. Kerana anaknya Choi Kang Ho sudah lama tidak menanyakan khabar maknya setelah berjaya menjadi seorang peguam. Walau bagaimanapun, maknya tetap tekad untuk memberikan makanan tersebut. Walaupun anaknya tidak mahu berjumpa dengan maknya pada masa itu. Sifat kasih sayang juga terjadi pada watak sampingan iaitu emak kepada penduduk kampung. Emak kepada Lee Mi Ju sentiasa berikan kasih sayang kepada cucunya kerana sanggup menjaga dua orang cucunya itu di kampung kerana anaknya Lee Mi Ju bekerja di bandar kerana terlalu fokus mencari rezeki untuk diberikan duit belanja kepada maknya di kampung. Sifat kasih sayang seorang nenek terhadap cucunya dapat dikaitkan kerana watak ini sentiasa membawa cucunya itu ke mana sahaja tanpa meninggalkan mereka seorang diri di rumah sebab mereka masih kecil. Cucunya sering mendapat perhatian oleh orang kampung sekiranya nenek itu bawa mereka semasa pertemuan dan majlis makan-makan bersama orang kampung itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Hafizah binti Haji Sulaiman. Nombor pelajar 202365 dan dalam bahagian ini kita akan membincangkan tentang pelajaran dan cadangan. Terdapat pelbagai pengajaran yang terdapat dalam filem ini. Antaranya adalah kita hendaklah elak diri
daripada sifat mementingkan diri sendiri. Apabila kita berfikiran sedemikian, risiko kita untuk menyakiti orang di sekeliling kita adalah sangat tinggi kerana kita hanya mementingkan kebahagiaan kita sendiri yang kita tidak berfikir kesannya terhadap orang lain. Hal ini boleh dilihat semasa ibu kepada watak utama mendidik anaknya untuk menjadi peguam raya pada usia yang muda agar kejadian suaminya tidak diulangi sehingga ibu hanya sedar kesan buruk kepada anaknya apabila dia sudah dewasa. Pada masa yang sama, kita hendaklah menjauhi dari sifat mementingkan kebahagiaan orang lain sehingga memudaratkan diri sendiri. Ini boleh dilihat apabila Kang Ho mahu memberi kebahagiaan kepada ibunya dengan menyiasat apa sebenar terjadi kepada ayahnya, sehingga meletakkan diri dia sendiri dalam keadaan yang bahaya. Sebagai keseluruhan, kita hendaklah sedar tentang pilihan yang kita lakukan dalam kehidupan kita dan memutuskan apa yang kita boleh dan tidak boleh bertolak ansur kepada, supaya kita boleh mengamalkan sifat kesederhanaan agar kita tidak terjatuh dalam kategori melampaui batas. Untuk cadangan, kita boleh melakukan tinjauan kepada orang awam untuk mengetahui peratusan yang mempunyai pendapat yang berbeza tentang falsafah egoisme ini, supaya dapat diketahui mengapa mereka berfikir sedemikian secara lebih mendalam. Selain itu, kita boleh melihat apa yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengelakkan sifat negatif yang terkandung dalam filem ini daripada berlakunya dalam dunia nyata. Sebagai contoh, dalam aspek akademik, tempat kerja, dan aktiviti seharian. Itu sahaja untuk bahagian saya. Terima kasih.